Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ramai-ramai penduduk Korea ni yang Allah pilih. Kita yang Allah pilih, ya, datang sembahyang fardu maghrib berjamaah. Ada setengah manusia dia tak dapat sembahyang fardu maghrib berjamaah. Dia sibuk dekat kedai, makan-makan, dekat rumah, tengok TV, layan cucu, layan anak. Tapi Allah pilih kita. Umur-umur senja ni dah dekat dengan kematian. Allah pilih kita duduk di dalam rumah Allah. Dalam hadis menyebutkan di antara rumah, ya, bila kita datang, kita duduk, disuruh kita sembahyang sunat 2 rakaat adalah rumah Allah. Dan disuruh kita ni i'tikaf. Ini kelebihan rumah Allah, iaitu kelebihan, ya, masjid dan tempat beribadah umat Islam. InsyaAllah mudah-mudahan kita duduk dan kita tinggal di dalam rumah Allah. Macam mana kita berkumpul di dunia, insya-Allah nanti kita akan berkumpul di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni nak baca sikit kitab Muhimmah bab perihal kisah pada satu hari Rasulullah dia duduk dalam rumah, dia menangis teresak-esak. Menangis teresak-esak, menangis yang teramat sangat. Itu yang anaknya menantunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan anaknya Fatimah Zahrah apabila dia masuk di dalam rumah baginda, kata anaknya, "Ya Rasulullah, wahai kekasihku, wahai cahayaku, ya, cahaya mataku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis?" Apa kata baginda? "Semasa aku Isra wal Mi'raj, aku melihat di dalam neraka Allah ramainya penduduk-penduduk dalam api neraka Allah di antara umatku, iaitu ramainya wanita." Ramainya wanita, tuan-tuan, ya, tengok malam ni belajar, mana ada orang perempuan. Penduduk sini memang semua lelaki kan, perempuan tak ada, ya. Nanti akan ditanya oleh Allah, "Wahai fulan anak si fulan, engkau menuntut ilmu, kau bawa tak bini kau? Engkau menuntut ilmu, kau suruh tak isteri kau menuntut ilmu?" Ya, tu dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Tuan-tuan, ya, akan ditanya, takkan lepas punya. Di antara terutama bukan dalam hadis, di antara yang lambat masuk dalam syurga Allah adalah bagi lelaki-lelaki. Kita ni lambat masuk syurga, tuan-tuan, ya. Jangan duk berangan lah rasa macam cepat masuk syurga. Lambat masuk syurga, tuan-tuan, ya. Lambat kita masuk syurga apabila isteri kita tak tahu bab solat, suami akan ditanya di padang mahsyar. Isteri tak tahu bab darah haid, darah nifas, ya, tentang air mani, air madhi, air wadi, air talak pun ada. Terutama buka dalam bab tentang bab hukum fikih, bab tentang cecair bagi wanita. Dia ada 10 hukum bab cecair bagi wanita-wanita, tuan-tuan. Begitu kena mengaji sampai habis. Apabila suami itu tak tahu, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya, tuan-tuan. Tu berat, nikah ni berat. Bukan senang nikah ni, tuan-tuan. Ya, tengok orang perempuan punggung besar, buah dada besar, boleh ya? Tak, tuan-tuan, ya. Betul hukum nikahnya dia harus, bukan sunat nikah. Harus bernikah. Apabila dia mampu, jatuh sunat. Apabila dia tak tahan, jatuh wajib. Apabila dia ditanggung oleh isterinya tanggung tapi isterinya reda, makruh. Apabila isterinya tanggung tentang nafkahnya, isterinya tak reda, haram ke atasnya. Itu hukum nikah, kena tahu bab tentang syarat-syarat nak nikah, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang risau, 1 jam kita berhenti, ya. Bab pembayarannya 1 jam sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kitab Muhimmah cakap Arab, tuan-tuan, ya. Betul kena tahu bahasa Arab, tuan-tuan, sebab dalam sembahyang pun bahasa Arab. Ya, nanti dalam kubur malaikat tanya bahasa Arab. Ya, nanti dekat negeri akhirat dalam syurga cakap Arab. Tuan-tuan, tak cakap Jawa, tuan-tuan, ya. Tak cakap Banjar. Tapi satu pendapat mengatakan cakap dan malaikat akan tanya bahasa yang dia guna semasa dekat dunia. Tetapi yang sahih iaitu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tuan-tuan. Kalau buka dalam kitab bab perihal alam barzah dan bab jenazah, malaikat maut ni dan malaikat mungkar nakir ni, bila kita masuk jenazah kita dalam kubur, bagi kita ni semua calon-calon jadi jenazah, tuan-tuan. Bila kita masuk dalam kubur je, malaikat mungkar nakir ni dia tanya bukan sampai dunia kiamat. Satu pendapat mengatakan dia ditanya 3 hari 3 malam. Satu pendapat mengatakan dia ditanya 40 hari 40 malam. Satu pendapat mengatakan dia ditanya sampai dunia kiamat. Yang ditanya 3 hari 3 malam dan 40 hari 40 malam adalah bagi orang-orang yang beriman.
Tuan-tuan, bagi orang yang beriman, mereka boleh jawab pertanyaan di dalam kubur. Malaikat Munkar, Nakir, kita tak boleh lari tentang pertanyaan malaikat di dalam kubur. Dan malaikat maut pula kita akan bertemu. Tuan-tuan buka dalam hadis, malaikat maut ni dia punya mata sebanyak mana jin, sebanyak mana manusia, sebanyak mana makhluk Allah, sebanyak itulah mata dia. Apabila dia mengambil nyawa fulan anak si fulan, akan berkuranglah satu matanya. Dalam hadis menyebutkan satu kaki malaikat maut, satu di atas jambatan neraka Jahannam. Inilah malaikat maut yang akan bertemu dengan kita, yang akan ambil nyawa kita. Apabila kita orang yang beriman, orang yang soleh, kita beruntunglah malaikat maut datang dalam keadaan yang baik. Atau pendapat mengatakan malaikat maut ni dia ada 4 muka dia. Satu di depan, satu di belakang, satu di tapak kaki, satu di punggung. Di punggung dia akan ambil nyawa orang-orang kafir dan nyawa orang-orang munafik daripada punggungnya. Untuk buka dalam hadis, tuan-tuan, ya. Sebab itu jauh, hendaklah kita sama-sama minta doa dengan Allah agar kita jauh daripada sifat-sifat munafik. Munafik ni ada 2 kaedah. Satu, munafik dia tak jatuh kafir. Munafik yang pertama, dia hanya dosa besar sahaja, iaitu dia tipu bini dia tipu anak dia tipu cucu dia tipu AJK masjid, dia tipu orang kampung, dia tipu rakyat, ya. Itu dosa besar sahaja. Apabila dia menipu Allah, dia menduakan Allah, tidak percaya hukum-hukum Allah, ini adalah munafik yang jatuh kafir. Tuan-tuan, tuan buka dalam kitab Darussamin dan buka dalam kitab Risalah Tauhid daripada ulama-ulama tauhid, tuan mengajilah, ya, tentang dia, tentang sifat rububiyahnya, asma wa sifat, tentang sifat uluhiyahnya, ya. Ada dalam tu bab tentang munafik. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni wiridnya yang masyhur, ulama-ulama mutabar beritahu, Sayyidina Ali ni dia tak pernah tinggal wirid yang berbunyi wallahu ghalibun ala amrih, wallahu ghalibun ala amrih, wallahu ghalibun ala amrih. Ni wirid di antara salah satu Sayyidina Ali yang dia suka beramal. Wirid ni kata ulama, siapa beramal dia digeruni penduduk bumi dan dia didoakan penduduk langit. Tuan-tuan, satu lagi doa Nabi Khidir, Allahumma asli ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farij ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma raham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ghafir ummat Sayyidina Muhammad. Sebab beramal dengan doa Nabi Khidir ini, ya, Allah angkat derajatnya menjadi kekasih Allah, tuan-tuan, dan dimakbulkan segala hajat-hajatnya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Tuan-tuan beramallah, ya, mudah-mudahan beramal, kumpul amal soleh untuk bekal kita mati, tuan-tuan, ya. Sebab kita ni semua calon-calon jadi jenazah. Orang mandikan kita, nanti orang kapankan kita, orang sembahyangkan kita, letak depan ni, tak kira siapa lah. Banyak duit, banyak harta, banyak pengikut, walaupun dia ustaz, ya, asatizah ke siapa ke, bila dah mati orang bawa datang masjid, orang baring depan ni, sembahyang 4 takbir. Tuan-tuan, lepas itu orang masuk dalam kereta jenazah, bawa di tanah perkuburan, masuk dalam tanah, tinggal dalam tu, dah habis baca talqin, baliklah ahli keluarga, waris-waris si mati, kawan-kawannya balik, 7 langkah aja, datanglah malaikat Munkar Nakir. Tuan-tuan, bukan dalam hadis daripada Imam Bukhari, apabila bergeseklah kasut-kasut tapak kaki mereka di tanah perkuburan, berkatalah ahli-ahli kubur, apa kata mereka? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Tuan-tuan, ya. Ni hadis sahih daripada Abu Hurairah. Tadi yang imam baca raditu billahi rabban wa bil islami dina bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, itu adalah hadis ni daripada Imam At-Tirmizi. Ni hadis sahih juga, tuan-tuan. Siapa beramal doa ni lepas maghrib 3 kali, paling kurang sekali, lepas subuh 3 kali, paling kurang sekali, nanti di padang mahsyar dia duduk satu pembarisan hamba-hamba yang di dalam keredaan Allah. Tuan-tuan, ya, beramallah, tuan-tuan. Tuan-tuan beruntunglah dapat imam yang baca setiap lepas sembahyang, beruntunglah, tuan-tuan, ya. Tapi ada ke jenis-jenis hamba Allah lepas sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus cabut, dia tak suka wirid, ni busuk punya orang, ya. Kalau berak nak lama-lama, makan nak lama-lama, ya. Kalau pergi makan duri nak lama-lama, duduk dalam masjid, ya, mengabdikan diri kepada Allah, tak suka lama-lama, tuan-tuan, ya. Ingatlah kita kena balas apa yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dunia ni adalah tempat ujian, dunia ni adalah tempat fitnah, dunia ni bukan tempat untuk seronok-seronok, tuan-tuan. Nak seronok-seronok dalam syurga Allah, nak seronok-seronok dalam syurga Allah, tuan-tuan. Dunia ni tempat banyak masalah, dunia ni tempat banyak masalah. Tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Itu yang turun Nabi Adam dekat dunia, Nabi Adam menangis. Kenapa Nabi Adam menangis? Bukan Nabi Adam menangis dia berpisah dengan isterinya. Nabi Adam dia menangis tu apabila dia turun di dunia. Apa kata Nabi Adam? Busuknya dunia,
busuknya dunia, hinanya dunia, tuan-tuan, ya. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali ni di antara sahabat Nabi, dan menantu Nabi yang menggantikan tempat Nabi pada ketika Nabi nak dibunuh, tuan-tuan, ya. Nabi Muhammad orang nak bunuh, tuan-tuan, ya. Buat kerja Islam, sampaikan Islam. Tuan-tuan buka sejarah Nabi berdakwah di Taif. Nabi berdakwah di Taif, orang baling dengan batu, orang baling dengan tai unta. Ni batu ni berdarah muka Nabi. Ustaz sekarang ceramah, berdakwah, dapat duit, tuan-tuan. Tu jauhnya bezanya dengan Nabi berdakwah, tuan-tuan. Nabi naik unta, orang tarik baju Nabi, koyak ni, jatuh Nabi, tuan-tuan, ya. Jatuh Nabi, tuan-tuan, ya. Itu yang tuan-tuan tadi selawat lepas semayang, hadis sahih, siapa selawat ke atas Nabi sekali, Allah dan para malaikat selawat ke atas dia 10 kali. Mana fikir, ya. Kalau buka dalam kitab tafsir, Allah ni dia selawat, dia bagi rahmat. Malaikat ni dia selawat, minta keampunan kepada Allah agar fulan anak si fulan ni dalam keampunan. Tuan-tuan, inilah kelebihan selawat, tuan-tuan, ya. Bila hari Jumaat pula, siapa baca khusus selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, satu kali dia baca, Allah ampunkan dosanya 1 tahun. Kalau 10 kali 10 tahun. Ni hadis sahih, tuan-tuan. Beramallah sebelum kita mati, kumpulah amal soleh, ya. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kata Sayyidina Ali, ya, maka berdirilah Siti Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata Siti Fatimah, hai kekasihku dan cahaya mataku. Nampak tu, dia panggil bapaknya, hai kekasihku, hai cahaya mataku. Tuan-tuan, nampak ni, panggil ayah dengan lembut-lembut, dengan kasih sayang, tuan-tuan, ya. Kita, anak kita panggil kita, hai daddy, ya. Hai daddy, tuan-tuan, ya. Nak cakap, nak panggil ayah, panggil bahasa Arab lah, tuan-tuan. Walid, abuya, ya. Abah ni bahasa Arab, tuan-tuan, ya. Abah ni bahasa Arab, tuan-tuan, ya. Itu kalau dia suami isteri, suami panggil isterinya ummi tak boleh. Ulama tak bagi. Ummi ni mak, tuan-tuan, ya. Itu kena mengaji, tuan-tuan, ya. Kena bagi nama pun kena tahu, tuan-tuan. Nama kaedah solat pun kena tahu. Lari sikit, lari makna. Allahi akbar. Allah itu darah, Allahu akbar, Allah itu kompang, tuan-tuan. Itu kena ngaji sungguh, ya. Lepas tu imam pula dalam solat, berlakunya tengah-tengah solat, dia tersilap niat, macam mana nak buat? Bila berlaku dalam solat imam sampai dah 3 rakaat, dah 2 rakaat, dia silap niat, macam mana nak buat, tuan-tuan, ya. Itu pentingnya menuntut ilmu sampai mati, tuan-tuan, ya. Dalam hadis sebab apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Nabi cakap macam tu, ya. Kaedah menuntut ilmu. Tuan-tuan menuntut ilmu jangan macam ni lain kali, tuan-tuan. Tuan-tuan dah menuntut ilmu dah bertahun-tahun. Ya, kalau nak ikut SOP, tak boleh ikut SOP, boleh duduk depan. Depan ni banyak kosong. Ni duduk belakang-belakang sana, hero sangat duduk belakang, tuan-tuan. Ada hadis, siapa duduk depan ulama, depan guru menuntut ilmu, di depan ulama, pahalanya sebesar gunung Uhud. Siapa duduk menuntut ilmu jauh-jauh, pahalanya sebesar telur cicak. Nanti di padang mahsyar dia terpinga-pinga, ya Allah, aku sama menuntut ilmu dengan dia, kenapa pahala aku sikit, pahala dia banyak? Engkau tu lah belajar dah jauh, orang ni belajar dah dekat. Ni mereka berdialog dengan Allah di padang mahsyar, tuan-tuan. Tu yang Allah tanya, wahai pula anak si fulan, kenapa engkau tak sembahyang? Allah tanya, aku sibuk ya Allah cari duit, mana ada masa nak datang masjid main jemaah, mana ada masa nak sembahyang. Apa kata Allah? Kekasihku Nabi Allah Sulaiman AS, dia banyak kerajaan, dia banyak istana, dia banyak pengikut, tetapi dia tidak pernah melupakan aku, dia tidak pernah beribadah kepada, tidak pernah melupakan aku untuk beribadah kepada aku, tuan-tuan. Nabi Allah Sulaiman AS, tuan-tuan, dosa yang paling besar adalah tak semayang. Hati-hatilah, tuan-tuan. Jika dalam rumah orang tak semayang, rumah ni tak berkat. Dalam kampung ni ada orang tak semayang, kampung ni tak berkat. Ada je untuk orang pecah rumah lah, orang isap dadah lah, tuan-tuan, ya, rogol lah, macam-macam lah, sebab dalam kampung ni tak ada orang tak semayang, tuan-tuan, ya. Di antara dosa yang paling besar, dosa tak semayang. Orang tak semayang ni, dia bukan Islam. Dia dah, rukun Islam ni dah tak cukup, dia tak layak dipanggil dengan nama Islam, dia hanya layak dipanggil dengan nama Melayu sahaja, tuan-tuan. Orang tak semayang ni, dia adalah musuh Allah. Orang tak semayang ni, dia adalah musuh malaikat Allah. Orang yang tak semayang ni, dia adalah musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Orang tak semayang ni hina daripada anjing dan babi. Untuk buka dalam hadis,
Berlaku pada zaman Nabi Musa AS, seorang hamba Allah, dia bernazar apabila dapat anak lelaki nak minum air kencing anjing. Bila dia tunggu-tunggu, hari tak hujan. Bila dia tunggu-tunggu, anjing tak kencing. Maka jumpa dengan Nabi Musa AS. Kata Nabi Musa, apabila hujan, turunnya hujan, kau pergi dah rumah orang tak semayang, engkau ambillah bejana, kau tadahlah di bawah atap, kau minumlah air tu. Tu tandanya orang yang tak semayang ni lebih hina daripada anjing, tuan-tuan. Tuan-tuan, bukanlah bab tentang tayamum. Kita tengah beruduk, tuan-tuan, ni pada mukadimah tak start je kita tengah beruduk, datanglah anjing yang sangat haus. Dan datanglah seorang hamba Allah yang tak semayang, dia nak air. Dan kita apa? Kamu jangan bagi orang tak semayang tu air, kamu bagilah anjing, kamu tayamum. Nampak tuan-tuan? Hina orang tak semayang, tuan-tuan. Malah dunia ni banyak balak dan wabak apabila ramai orang tak solat. Kita buka dalam bab solat. Bumi ni berpusing 24 jam. Ni zaman 2022. Orang datang masjid, orang mengaji banyak ni. Nanti bila dunia dekat dengan kiamat, Dajjal nak dekat tu, nak dekat muncul lah, orang dah tak ada lah, tuan-tuan. Tengok di luar negara, dalam hadis sebut Nabi tak bagi buat kampung dekat tu, Nabi tak bagi pergi, tapi orang dah mula buat kampung dekat. Kampung ni dia panggil Pulau Ula, tuan-tuan, di Jordan tak silap, tuan-tuan. Nabi tak bagi pergi sebab situ tempat jin bertendang, tuan-tuan. Mereka dah buat pekan dalam tu. Tunggulah, tuan-tuan. Dan cahaya mataku habarkanlah olehmu apa-apa dosa mereka itu hingga jatuh atas kedua mereka itu dengan beberapa dan beberapa bagi seksa ke atas mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, dia tergantung di api neraka Allah, tergantung, maka bahawa sesungguhnya ia tiada mahu menutup rambutnya daripada lelaki yang lain yang haram yang memandang ke atasnya. Ramai orang perempuan buka aurat, ramai orang perempuan tunjuk rambut dekat lelaki-lelaki yang haram ke atasnya di media sosial. Tambah pula sekarang, laki kau ada, suami kau ada kereta Honda, suami kau ada kereta Honda, lemah. Kan tuan-tuan tengok sendiri. Patut dia kena cakap, suami kau rajin tak pergi surau, suami kau rajin tak menuntut ilmu, suami kau selalu tak tolong orang susah, tak tolong pun, malas tolong orang susah, malas datang masjid, malas baca Quran, lemah suami kau. Itu bagus betul, tuan-tuan. Inilah isteri yang salihah. Dalam kitab Muhimmah mengatakan, dalam kitab bab tentang perihal wanita salihah, dia dipanggil mar'atus salihah. Dan tengok sini dekat TikTok, dekat FB, dekat IG, berapa ramai wanita-wanita yang mereka menunjukkan tentang aurat-aurat mereka dan suara-suara mereka, dan mereka bergelek-gelek, berjoget-joget untuk cari apa? Untuk cari pujian. Adakah mereka anak kita? Adakah mereka cucu kita? Tuan-tuan, tuan-tuan buka dalam hadis, di antara 4 lelaki, 4 golongan yang akan diseret ke jurang api neraka Allah. Yang pertama adalah suami-suami yang membiarkan isterinya membuat perkara-perkara yang haram, tuan-tuan. Yang kedua, bapa membiarkan anak-anak mereka membuat perkara-perkara yang haram. Yang ketiga adalah pakcik. Yang keempat adalah abang kandung dan keluarga kandung bagi lelaki, tuan-tuan. Buka dalam hadis, tuan-tuan, yang cakap ni Nabi, bukan YB, Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni maksum, dia tak buat dosa, tuan-tuan. Allah jaga dia, Allah lindung dia, tuan-tuan. Tubuhnya harum, air liurnya harum, tuan-tuan. Dan Nabi ni segi zahir dia tidur, batin dia tak tidur, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pula di malam hari dia akan gelisah, akan risau apabila di dalam poket bajunya ada dinar, ada duit. Dia tak boleh tidur, tuan-tuan. Kita tak ada duit, tak boleh tidur, tuan-tuan. Ni Nabi, tuan-tuan. Di padang mahsyar 3 golongan tak jumpa Nabi, tuan-tuan. 3 golongan dia tak jumpa Nabi. Ni bukan cerita dongeng. Tuan buka dalam hadis Sahih Muslim. Di antara yang tak boleh jumpa Nabi dan Nabi pun tak berjumpa dia, itu anak derhaka. Anak derhaka ni, walaupun dia penceramah, walaupun ahli masjid, walaupun bawa orang pergi haji, pergi umrah, dia jadi mutawif dan sekalipun, kalau dia menyinggung hati mak bapaknya, Nabi tak berjumpa di padang mahsyar, tuan-tuan.
Ya, dan Nabi tak terima, bukan Nabi tak terima, Allah tak terima amalan-amalannya. Orang buka dalam hadis, buka dalam kitab-kitab yang besar, iaitu amalan-amalan mereka batal, amalan-amalan mereka walaupun sah, tapi Allah tak terima amalan-amalan mereka. Anak yang derhaka. Yang kedua, isteri yang derhaka. Isteri yang menyakiti hati suaminya. Walaupun dia sembahyang sunat kuat, puasa sunat Isnin Khamis, sedekah kuat, tolong orang banyak, ya, pergi haji tiap tahun, pergi umrah tiap bulan ke, tiap tahun ke, ya, jaga aurat sungguh, tapi kalau dia derhaka dengan suaminya, batallah segala amalannya. Yang ketiga, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut syariat Nabi, yang menentang hukum-hukum Allah, yang menentang perjuangan Nabi. Nabi tak berjumpa di padang mahsyar, tuan-tuan, ya. Ingatlah, selama ni kita dengar aja tentang cerita Nabi, tuan-tuan, kulitnya macam mana, matanya macam mana, jalannya macam mana, percakapannya macam mana, tuan-tuan, ya. Rasulullah ni dalam rumah dia tolong bini dia, tuan-tuan, ya. Hatinya bersih, tuan-tuan, ya. Ada setengah orang cakap apa, alah buat apa semayang kalau hati kotor. Nabi hati dia bersih, tuan-tuan. Nabi kekasih Allah pun semayang, tuan-tuan, ya. Sabar tuan-tuan, ya, belum lagi 20 minit dah sampai lagi, sabar, ya. Memang duduk dalam ni dia rasa gelisah. Ni tempat akhirat, tuan-tuan, ni taman syurga, tak semua orang dapat, tuan-tuan. Sebab tu siapa dalam masjid ni, dalam rumah Allah ni, tak semua orang boleh lama, sebab ni tempat bersih. Malah dalam ni mana ada nombor ekor, mana ada orang jual arak, mana ada orang buka aurat, mana ada. Ni tempat bersih, tempat orang ibadat, tuan-tuan, tempat bersih. Lepas itu kalau berlaku dalam solat, ada gangguan dalam mulut, ada benda makanan, haram ke atasnya meludah dalam masjid, haram. Atau pendapat mengatakan dia kena ambil air liur tu, dia kena tanam kat luar, tuan-tuan. Buka lagi kitab Fakhrul Mazi daripada Imam Nawawi, Syekh Ramli. Kitab ni pengarangnya Syekh Ali Al-Marbawi, anak murid Tok Kenali, tuan-tuan, ya. Ulama tersohor di negeri Perak, tuan-tuan, ya. Lubuk Merbau, Padang Rengas, Kuala Kangsar, Perak, tuan-tuan, ya. Lepas tu ludah dalam poket, tuan-tuan, ya. Poket sendiri, poket Pak Imam tak boleh, tuan-tuan, ya. Mengaji bersolat, orang bersolat ramai tak mengaji, tuan-tuan. Siapa semayang dia tak tahu syaratnya, rukunnya, sunat abadnya, sunat hayatnya, sunat muakkad, dia tak tahu, semayang sah tapi amalannya batal ni macam mana? Allah tak terima. Semayang sah, ini dia panggil iman taklid. Iman taklid ni dia ikut orang, dia buat dia tak tahu, ya. Allahu Akbar, syarat ada 10. Kalau 10 syarat pun dia tak tahu, macam mana? Tuan-tuan, itu kena mengaji sampai mati. Bukan nak mengaji, nak mati baru nak mengaji sampai mati, tuan-tuan, ya. Tu tuan-tuan, kalau cari tok guru, kalau mengaji cari tok guru yang mendidik. Tahu tok guru mendidik, dia mendidik ni. Lepas tu kita belajar ni bukan hanya nak dengar-dengar, kita belajar ni beramal. Tuan buka dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Imam Ghazali ni bukan namanya Imam Ghazali, nama dia Ahmad At-Tausi. Ini Imam Ghazali, dia dua beradik, satu Ahmad, satu Muhammad, tuan-tuan, ya. Dalam kitab tu menyebutkan, hendaklah kamu menuntut ilmu dengan guru yang beramal dengan ilmunya, dan guru itu mendidik ke atas kamu. Barulah ilmu itu mendatangkan keberkatan ke atas kamu, tuan-tuan, ya. Dia orang berilmu lain, orang alim lain, tuan-tuan, ya. Berilmu lain, orang alim lain, ya. Sebab tu ilmu ni dia ada ilmu kasbi, ada ilmu laduni, ya, ada ilmu ilham, tuan-tuan. Ilmu kasbi macam ni. Ilmu kasbi ni dia menuntut ilmu daripada gurunya. Ini ilmu kasbi. Cuma tuan-tuan tak ada kitab lah, sebab memang buat kitab ni aku seorang je, ya. Ni ilmu kasbi, dia dapat ilmu daripada gurunya, tuan-tuan, ya. Mari kita tengok kitab balik, tuan-tuan, ya. Ini kitab Muhimmah. Siapa dia? Syekh Daud Al-Fatani. Dia ulama tersohor di negeri Fatani, namanya Syekh Abdullah. Dia digelar Syekh Abdullah Al-Fatani ni, dia ulama Fatani, ya. Dia di antara ulama Fatani, dia 5 beradik, 4 lelaki, seorang perempuan. Semuanya wali Allah, tuan-tuan, ya. Bukan macam kita kuwali, tahu kuwali, ya. Tu wali Allah, kekasih Allah, tuan-tuan, ya. Hamba yang dekat dengan Allah. Dan ada pun kalau bab tentang rambut ni, ya, hukum dia, ya,
dia akan digantung di dalam api neraka Allah sebab dia tunjuk rambut pada lelaki yang bukan mahram ke atasnya. Kadang orang tanya, ustaz, apa hukum pula suami dah tegur, suami dah cakap, ya, adakah suami pun turut, ya, diazab, dimasuk dalam api neraka Allah? Adakah suami pun dapat dosa? Suami yang kata dapat dosa ni, dia tidak menegur isterinya menutup aurat. Ya, bila dia menegur isterinya supaya jangan buka aurat, di halayak ramai, dia lelaki-lelaki yang bukan halal katanya, suami dah tegur, maka suami lepas. Tuan-tuan, suami lepas. Sama kaedah juga. Kadang orang tanya, kadang orang dah beritahu, apabila isteri tak solat, anak yang tak solat, ya, ataupun rakyat tak solat, adakah pemimpin dapat dia punya dosa? Yang kata dapat dosa ni macam ni. Bukannya sebanyak mana orang tak semayang, sebanyak itu kita dapat dosa. Iaitu kata ulama, apabila kita sudah menegur ke atasnya, ya, dia tak semayang juga, dia yang dapat dosa, kita tak dapat dosa. Bila kita tak tegur, dia tak semayang, kita biar je, ya, dia tak semayang, kita pun dapat dosa sebab kita tak tegur, tuan-tuan, ya. Itu kena tahu kaedahnya, tuan-tuan. Sama kaedah azan, bila masa waktu kena azan, ya. Ini menunjukkan syiar Islam di kampung ni ada orang Islam, tuan-tuan, ya. Dan dalam hadis sebut, dalam hadis Sahih Muslim, apabila dalam satu Korea, satu waktu, contoh besok subuh tak ada orang azan, tak ada orang sembahyang jemaah, paling kurang 2 orang yang wajib mukallaf ke atasnya, yang diberati bagi lelaki, perempuan tak, lelaki je. Bila tak datang, tidak tertegak satu waktu, paling kurang 2 orang. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suruh mereka satu kampung bertaubat kepada Allah. Jika mereka tidak mahu bertaubat kepada Allah, aku istihar perang ke atas mereka, tuan-tuan, ya. Nabi marah kalau tak sembahyang jemaah. Tahu bukan dalam hadis, bila rumah berdekatan dengan surau dengan masjid, dekat dengan rumah Allah, dia dengar orang azan, dia cuma sembahyang di rumah tanpa uzur syarak. Tanpa uzur syarak ni dia tak ada sakit perut, ya, dia ataupun dia uzur syarak ni dia balik kerja lambat ke, jalan jam, ya, menguruskan ada orang sakit ke, ada, maksudnya ada alasan uzur syarak. Bila tak ada alasan uzur syarak, dia saja-saja sembahyang kat rumah, sembahyangnya sah, tapi Allah tak terima sembahyang dia, tuan-tuan, ya. Dekat TV3 selalu keluar, tuan-tuan, ya. Lalu tu keluar dekat TV3 lepas azan tu, dah ada tulis situ bab tentang perihal sembahyang, tuan-tuan, ya, ada dalam tu. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan lidahnya. Sepatutnya orang perempuan kena ada orang ni, orang lelaki dengar, ya? Nanti balik cerita dengan bini, alah abang, betul-betul tak ustaz tu cakap, orang perempuan bukan nak percaya benda ni, tuan-tuan, ya. Tambah pula tuan-tuan tak cantik pula, ya. Belajar pula relax, ya. Sandar sini memanglah. Sebab apa? Kita ni dah tua, dah berpenyakit. Tu tanda dekat dengan mati dah, tuan-tuan, ya. Standby lah, tuan-tuan. Aku dah ceramah dah 12 tahun. Bukan ceramah malam ni, tuan-tuan. Dah 12 tahun. Ya, mula-mula sekali aku ceramah, mula-mula sekali di surau ni, Taman Seri Pekan tu. Ya, dia punya pengerusi Haji Raja, tuan-tuan. Itulah mula-mula sekali. Ya, dah 12 tahun. Aku mengajar situ dah dekat 12 tahun. Yang meninggal banyak dah. Tu baru ni 2 hari lepas mengajar situ, kitab Penawar Begati. Aku dekat dengan Haji Raja, Haji mana ramai yang tepi dinding tak ada orang, tinggal 4 orang ni. Dah meninggal lah ustaz. Itu bahaya duduk sandar tepi dinding, tuan-tuan, ya. Ya. Dah tak ada dah ustaz. Ya, kita dah tak ada kawan lah, tuan-tuan. Itu yang dalam hadis sebut tu daripada Abu Hurairah. Bila kita datang di tanah kubur, Nabi suruh kita beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa Nabi suruh beri salam? Ya. Untuk si mati lah. Itu yang orang mati dia jawab. Orang dah mati dia jawab. Ahli kubur dia jawab Waalaikumsalam. Allah ni sayang kita, Allah tak bagi kita dengar. Kalau kita dengar, kita pun jadi jenazah, tuan-tuan. Ni Allah sayang kita, tuan-tuan, ya. Itu yang dalam hadis sebut, bila kita datang di tanah perkuburan, orang kubur cakap, siapa datang tu? Siapa datang tu? Siapa? Ya, tuan-tuan. Ini bukan cerita dong. Ada hadiah Abu Hurairah, tuan-tuan, lah hadis ni, ya. Lepas itu naklah kita selalu datang ke kubur. Yang aulanya pada hari Jumaat. Aula pada hari Jumaat, tuan-tuan, ya. Dan sunat musafir. Sunat musafir, jika dia nak ziarah kubur mak ayah, ziarah kubur orang soleh, ziarah kubur Nabi dan para rasul, sunat dia bermusafir, tuan-tuan, dapat pahala, ya. Tu. Perempuan yang tergantung dengan lidahnya,
dan air panas yang panas dituangkan di dalam lehernya itu, maka bahawa sesungguhnya ia menyakiti akan suaminya. Menyakiti akan suaminya. Suami suruh buat kopi jantan, dia marah suami dia. Sikit-sikit kopi jantan, sikit-sikit kopi jantan. Marah suami. Tersinggung suami, lepak kedai mamak depan tu. Suami pula nak berjimak dengan dia. Ya, mana kau buat ni? Apa benar mana ni? Tak larat letih, penat, balik kerja dalam jam. Banyak songgil orang tua, dia panggil orang tua. Tersinggung orang lelaki ni, tersinggung suami. Tuan buka dalam kitab ni ada, tak silap aku buku surat 10 ke 11. Dalam ni sebab apa? Apabila tidurnya suami isteri di malam hari, isteri itu dia membelakangkan mukanya daripada muka suaminya atas dasar bencinya. Malaikat melaknat daripada malamnya sampai esok paginya, selagi dia belum minta maaf dengan suaminya. Tuan-tuan, apa ramai tuan-tuan kalau buka bab tentang cerai berai, aku ramai kawan dengan pejabat agama, kalau ustaz-ustaz beritahu Selangor ni paling banyak cerai berai, tuan-tuan. Selangor pertama tentang ni al-fulusi al-mampusi ni pasal duit, tuan-tuan. Pasal duit. Duit ni bahaya. Duit lah, sebab duit lah ustaz pun banyak jahanam, dan duit dan wanita, tuan-tuan. Duit ni bahaya, tuan-tuan. Sebab itu bila menetapkan pembayaran ni, memang asal dia hukum dia harus, dia akan jatuh haram bila menyusahkan orang lain. Dia boleh menetapkan pembayaran apabila dia mengajar nak menetap pembayaran dalam kitab Bahrul Mazi ada. Boleh menetapkan pembayaran harus ke atasnya apabila dia mengeluarkan modal ke atasnya. Tuan-tuan, bila tidak ada mengeluarkan modal, dalam kitab tu menyebutkan tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh. Tapi bila orang bagi, AJK bagi, ambil rembat belah, tuan-tuan. Minta tak boleh, tuan-tuan. Sebab dia boleh minta, harus minta jika dia keluar modal. Mikrofon dia keluarkan, dia buat kemah ke apa semua, tuan-tuan. Makan minum dia siapkan, boleh dia mengeluarkan modal, dia boleh menetapkan pembayaran, tuan-tuan. Buka dalam satu hadis berlaku pada zaman Nabi. Seorang sahabat, dia pergi rumah seorang sahabat. Sahabat dia minta tolong, wahai Syekh, tolong buatkan aku, tolong ubatkan aku. Dia pegang-pegang je pun, dia baca surah Al-Fatihah. Dan maka si yang sakit ni beritahu, terima kasih atas engkau tolong aku, ubat ke atas aku, maka aku hadiahkan kambing ini ke engkau. Kambing. Maka dia bawa kambing nak balik rumah, jumpa seorang sahabat. Wahai Syekh, kambing ini jom kita potong, kita sembelih. Kata sahabat yang lain, yang seorang ni kata apa? Jangan sembelih dulu. Kau dapat mana kambing ni? Aku pergi rumah bulan-bulan, aku tolong dia hadiah aku kambing. Baiklah, kalau macam tu kita tanya dengan baginda dulu. Tanya dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tanya, kau dapat kambing macam mana? Aku dapat kambing ni daripada bulan-bulan, aku baca surah Al-Fatihah, untuk pengobatannya, untuk aku tolong dia lah, maka dia bagi kambing. Kata baginda, kalau dia bagi halal kamu, bolehlah kamu sembelih. Tuan-tuan, Kalau ulama tasawuf lain pula. Ulama tasawuf, jika lembu korban, kambing akikah, kalau kita bagi, kalau kambing ke lembu akikah ni, kalau yang kampung-kampung dia tak ambil. Kenapa? Makan hasil tanaman orang. Kalau ulama tasawuf. Tapi kalau ternakan, dia ambil. Tapi segi hukum fiqahnya pula, adakah kita makan haram? Tak haram. Kambing ni tak berdosa. Yang berdosa tuan kambing. Tuan-tuan, kambing tak didakwa oleh Allah, yang didakwa tuan kambing. Ni hukum dia, tuan-tuan. Hukum fiqh ni dia panggil furu'. Furu' ni cakap Arab, furu' ni cabang. Furu'il masail, cabang bagi masalah. Cabang bagi masalah, Berapa ramai orang perempuan yang menyakiti hati suami, dengking suami, marah suami, tuan-tuan. Berapa ramai wanita-wanita ni, tuan-tuan. Itu wajib. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Talibul ilmi faridatun. Faridatun tu fardu ke atasnya. Wajib dia menuntut ilmu, tuan-tuan. Wajib menuntut ilmu ke atasnya, tuan-tuan. Berapa ramai wanita-wanita tak menuntut ilmu. Berapa ramai wanita-wanita sibuk dengan hal-hal keduniaan mereka, sibuk dengan telefon. Kadang suami duduk depan dia kat kedai makan pun sibuk dengan handphone dia, tuan-tuan.
Ya, kadang dekat bilik pun suami dah tidur dah baring dengan dia, ya. Suami nak makan ubat kuat pun dia sibuk dengan handphone dia je. Suami nak tegur tak berani, takut, ya. Orang lelaki ni lain, dia hebatlah, dengan perempuan dia kalah, tuan-tuan. Ya. Sama, tuan-tuan sama, aku pun sama, tuan-tuan, ya. Kita semua sama, kita serupa, tuan-tuan, ya. Sebab orang perempuan ni senjatanya lidah. Lidahnya bisa, lidahnya kuat. Orang perempuan ni, tuan-tuan, ya. Dia datang sini, dia jarit, imam balik, tuan-tuan. Imam, aku pun balik, tuan-tuan, balik, ya. Abang balik, bang, balik, jangan ceramah orang ni, aku balik, tuan-tuan. Ya, orang perempuan ni lidah dia bahaya, ya. Lidah dia kuat, tuan-tuan, ya. Jadi dalam rumah tangga ni yang kena main peranan adalah suami. Itu yang Nabi ni, baginda ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rumah dia tolong isterinya. Dia kemai rumah, dia uruskan baju, semua Nabi buat, tuan-tuan, ya. Ni hebatnya Nabi, tuan-tuan, ya. Betul, akhlak yang terpuji adalah baginda. Orang-orang kufar, orang-orang kafir, dia terpikat dengan akhlak Nabi, ya, tuan-tuan. Nabi punya akhlak macam mana, ya. Tuan-tuan, kita jumpa orang tak nak senyum, tuan-tuan, ya. Kadang kita makan kat kedai, ada orang makan nampak anak banyak, kita tak nak tolong bayar, tuan-tuan. Tuan tahu apa kelebihan kita bayar orang tu makan? Nanti di padang mahsyar, orang yang memberi orang makan dan minuman, nanti di dekat dunia, nanti di padang mahsyar orang ni tak lapar, tak ada harga di padang mahsyar, tuan-tuan, ya. Tapi yang siapa yang nampak ni, orang yang nampak pandangan akhirat je, tuan-tuan, ya. Dan ada pun perempuan yang tergantung dua susunya. Dua susu ni buah dada lah. Dua susunya. Patutnya orang perempuan kena dengar, ya, tuan, ya. Dia tahu hukum bagi susu pada anak orang lain, hukum dia tidak mahu bagi air susu kepada anak dia sendiri, dia nak jaga buah dada dia untuk siapa, mesti kena tahu semua dalam ni, ya. Betul, nak bela anak angkat kena tahu bahawa hukum bela anak angkat, tuan-tuan, ya. Kami di madrasah ada anak angkat, ya. Anak angkat, anak luar nikah ni kami ambil jadi adik kandung, susu dengan adik-beradik, tuan-tuan, ya. Jadi tak adalah batal wuduk, tuan-tuan, ya. Ada yang kami dah nikahkan dah dengan pelajar madrasah kami, ya. Orang gila ada 8 orang, tuan-tuan, jaga orang gila, basuh berak orang gila, gosok gigi orang gila, mandi orang gila, tuan-tuan. Kalau nak ambil seorang orang gila, boleh aku bagi? Alah, jagalah seorang, tuan-tuan, ya. Ambil bekal-bekal mati, ya, boleh. Tuan-tuan, ada 8 orang, ya. Ada seorang tu namanya Pak Yok, dia boleh cakap orang putih, boleh cakap Cina, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan datang sana, dia keluar dari rumah dia, dia tolong doakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkat kalau orang ni pergi kan dia haji, panjang umur dia, ya, dia doakan. Itu kerja dia kerja dia doa je, tuan-tuan, ya. Tapi tuan-tuan sebelum balik dia tahan kita, nanti dulu RM2 dulu, RM2. Dah bagi RM2 baru dia tak ada blok kita, tuan-tuan, ya. Ada orang tak siuman, orang perempuan ada seorang, kalau tuan-tuan nak ada seorang perempuan, ya, orang tak siuman, dia ada rumah, tuan-tuan, ya. Kalau ibu tunggal ada 7 orang, nak pun ada, boleh, tak masalah, boleh roja-roja dengan aku, umur 72, tuan-tuan, ya. Sekolah kami semua ada, tuan, anak yatim, ibu tunggal, orang susah, orang tak siuman. Almarhum bapa aku ni Ustaz Razali Majian semula, dulu dia selalu ngajar Kawasan Kelang, Jeram, tempat arwah Ustaz Muhammad Amin mula, ya. Di Masjid Pandamaran, di Teluk Gong semula. Almarhum bapa aku ni, dia kawan baik dengan almarhum Datuk Ismail Kamus. Jadi dialah jaga ni, dia asalnya dialah dapat aku ni pengasas madrasah, dia dah jaga orang tak siuman ni. Tu yang kami tanya, kenapa abah jaga orang tak siuman? Kau tahu tak, kita jaga orang tak siuman ni, jaga orang gila ni, kampung kita berkat. Cakap dia semua doa, tuan-tuan, ya. Dekat sekolah kami ada kolam ikan dalam tu besar-besar budak umur budak umur 4 tahun, umur 5 tahun, besar panjang-panjang ni kan, tuan-tuan, ya. Dah 40 tahun dalam tu ikan, tuan-tuan. Kami nak ambil, nak pancing, dia tak bagi. Jangan pancing ikan ni yang doa untuk engkau, dia tak bagi, tuan-tuan, ya. Dia marah sangat, ya. Dia beli ikan tu, dia selalu bagi makan ikan, dia kata ikan ni lah yang doakan kau, tuan-tuan. Siapa kenal bapak aku tahu lah, tuan-tuan, dia ngajar kitab tauhid, TMB kapal tu pun kuliah dia bulanan dulu, tuan-tuan, ya. Sikit lagi, tuan-tuan, ya, lepas tu kita berhenti, jangan risau, 1 jam berhenti, ya. 1 jam, apa pahala kita duduk ni, pahala dia satu pendapat mengatakan 1 saat. 1 saat kita duduk dalam majlis ilmu, pahalanya seperti kita sembahyang 1000 rakaat.
Sekarang tak nampak. Nampak bila? Bila kita punya roh sampai ghalah ni, hulqum ni, baru Allah tunjuk, baru Allah buka hijab. Tu orang nak mati dia tengok atas. Tuan-tuan. Sebab tu orang sakit ni, begitu Nabi suruh kita selalu ziarah orang sakit. Nabi bagi tahu bila kamu ziarah orang sakit, minta doa orang sakit untuk kamu. Sebab orang sakit ni doa tak ada hijab. Tuan-tuan, ya. Minta. Kita salah. Kita pergi rumah orang sakit, kita yang doakan dia. Sebab apa? Itu yang dia tak sembuh-sembuh sebab kita banyak dosa. Tuan-tuan. Dia orang sakit ni, dia tak ada hijab. Tuan-tuan. Sebab dia dalam keampunan Allah. Tapi ulama bagi tahu, Nabi pun bagi tahu, kalau kamu pergi rumah orang sakit, jangan kamu menyinggung hati dia, dan kamu jangan menyakiti hatinya, dan jangan takut-takutkan dia. Itu ada kita pergi rumah orang sakit, kita takut dia. Haji Ibrahim, orang sebelah, taman sebelah macam haji ni, sakit macam ni, minggu depan mati. Kita takut-takutkan dia. Dan lepas tu kita menyusahkan dia. Ya, Haji Ibrahim takkan tak ada ni, dah duduk 10 minit tak ada tarik. Tak boleh tuan-tuan, menyakiti bagi orang sakit. Ya, sama juga bab sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ni kita tengok di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bila setiap waktu, setiap fardu kita boleh sembahyang jenazah. Orang perempuan pun sembahyang jenazah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Tapi bila dekat negeri kita, balik negeri kita, bila ada hal-hal kematian, bapaknya, keluarganya, kawan-kawannya, orang perempuan ni tak sembahyang jenazah. Rugi tuan-tuan. Sekali sembahyang jenazah 1 qirat. Sembahyang jenazah ada hantar jenazah 2 qirat. 1 qirat tu 1 bukit Uhud. Tuan-tuan. Ya, pahalanya. Dalam hadis sebab apa? Bila jenazah itu dia sembahyang 40 orang soleh. Satu pendapat mengatakan 70 orang soleh. Jenazah ni diangkat azab ke atasnya. Ya, itu belum lagi bab tentang paraid harta, tuan-tuan. Ya, bab paraid tentang harta. Ya, lepas tu kena mengaji bab tentang harta. Contoh, aku ni ada jam. Jam aku ni anak aku pakai. Aku bagi anak aku pinjam. Aku mati. Jam anak aku pakai ni dia kena pulangkan dekat ahli keluarga untuk difaraid. Dia harta pusaka. Tak boleh dia pakai, tak boleh dia ambil. Tuan-tuan. Ya, ni bab tentang harta pusaka ni banyak orang tak tahu, tuan-tuan. Contoh pula mak kata, ya, mak bagi tahu, Alung, itu tanah kampung tu nanti ambillah untuk kau. Ya, ataupun Angah, barang kemis tu nanti ambillah untuk kau. Tak boleh. Apabila tak ada saksi, tak ada detail dengan sahihnya, tidak ada ijab kabulnya, kata ulama, bila dia bagi semasa hidup cuma cakap-cakap je, barangnya tak ada, bila matinya orang ini, maka harta itu dia akan jadi harta pusaka untuk diparaidkan, tuan-tuan. Dan satu lagi, bila meninggal anak Adam, kadang setengah orang dia ambil pinggan si mati. Contoh yang meninggal ni mak dia, anak ni ambil tak boleh. Ambil pinggan maknya, ambil baju mak dia, tiba-tiba nak bagi-bagi tak boleh. Dia kena tanya dulu ahli keluarga dulu, tuan-tuan, kerana itu milik si mati, adalah harta pusaka, tuan-tuan. Kena mengaji bab tentang paraid. Banyak orang tak mengaji tentang ni, tuan-tuan. Ya. Dia tahu, boleh tak boleh, kena ada persetujuan ahli keluarga. Kecuali ahli keluarga itu redha, itu hukum lain, tuan-tuan. Ya. Tapi orang tak nak mengaji mana ni, ya. Kalau bab tentang macam mana nak keluar duit KWSP, orang mengaji ya. Ya. Duit sinar ke, orang mengaji ya, tuan-tuan. Ya. Sikit lagi, tuan-tuan. Ya. Sejam tu. Belum lagi, tuan-tuan. Anak kata belum sejam, ya. Sabarlah, ya. Tak tahu lagi besok malam boleh mengaji, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, besok malam dah di alam barzah. Alam barzah ni ada 2 negeri. Ya. Satu yang bernama Sijin, tempat yang cilaka. Satu yang bernama Illiyin, tempat yang bahagia. Bagi orang yang beriman, dia bila dah ditanya, dah selesai, semua ditanya oleh malaikat Allah dalam kubur, orang beriman ni rohnya akan dibawa negeri yang bernama Illiyin, tempat yang bahagia. Dia duduk di taman syurga. Dia tak masuk syurga ni, syurga tak boleh masuk ni, sebab belum lagi dia dunia, belum kiamat. Dia duduk di taman-taman syurga, tuan-tuan. Ya, bagi hamba Allah, bagi arwah-arwah yang mati, orang yang beriman, yang mati di dalam beriman, tuan-tuan. Ya, taman syurga, tuan-tuan. Taman diraja pun cantik, macam mana taman syurga, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan fikirlah, bidadari Allah tu dia tunggu depan pintu syurga. Dia tunggu beratus tahun, dia tunggu kita,
tuan-tuan, ya. Ditunggu abang Naha aku lah, tuan-tuan, ya. Dia panggil kita tuan. Tuan fikir dia panggil tuan. Dia cakap dengan suami dia tunduk, tuan-tuan. Bukan macam bini kita cakap menongak, tuan-tuan, ya. Tunduk. Kalau dalam kitab ni sebut, isteri pun kalau cakap dengan suami dia kena tunduk. Dia tak boleh menongakkan muka, dia kena tunduk depan suami, tuan-tuan, ya. Sikit lagi, tuan-tuan, yang tadi ni tergantung, ya. Dan ada pun perempuan yang tergantung dua susunya itu, maka bahawa sesungguhnya ia memberikan air susu suaminya itu tiada dengan minta izin dengan suaminya. Ialah air susu dia tu milik suami, dia beri air susu tanpa izin daripada suaminya. Itu nak bagi air susu pada anak orang lain, walaupun anak saudara sekalipun, kena minta izin dengan suami. Suami tak bagi, tak boleh, ya? Apa hukum minum air susu? Suami minum air susu. Harus suami minum air susu, harus. Akan itu haram. Haram tak mana? Haram apabila suami minum. Asalnya harus. Haram ke atas suami apabila dia minum sampai habis, anak tak dapat. Haram, ya. Anak nak nyusu, susu mak, dia pun tak ada. Mak kata dah habis dah, bapak kau isap. Habis, ni hukum fiqah, tuan-tuan. Ni hukum fiqah, ya. Apa tu kena ngaji, ya, tuan-tuan, ya. Tapi kadang-kadang bila, sebab tu hukum fiqah ni dia kena terang detail. Kalau tak detail orang tak faham. Sebab kalau hukum fiqah adab tata kencing. Hukum fiqah kencing, dia kena kencing ni dia tak boleh berdiri. Dia asal bukan hukum dia tak boleh berdiri itu haram. Dia asalnya sunnahnya bertenggung. Bila dia berdiri akan mengundang penyakit. Bila dia bertenggung, dia kencing dia ikut laluan yang betul. Bila dia kencing berdiri, maka dia tak ikut laluan yang betul, akan mengundang penyakit. Salah satu penyakitnya adalah lemah syahwat. Yang kedua akan mengundang penyakit sulsul baul. Sulsul baul ni dia akan kemaluannya, zakar ni akan keluar air nanti. Air meleleh je, tuan-tuan. Akan berlaku selalunya di dalam solat. Itu yang kencing itu kena ikut sunnah. Kencing bila dia sudah kencing, ulama suruh berdahim. Dah berdahim, zakar itu ditarik ke depan, bukan depan belakang, ke depan sahaja, tuan-tuan. Kenapa? Dalam ni tempat bertakungnya air kencing. Bila tak kencing ikut sunnah, tidak betul-betul. Sebab apa? Dalam kitab, dalam hadis sebut, bermulanya seksa kubur daripada kencing yang tak bersih, tuan-tuan, ya. Banyak orang kena azab kubur, kencing tak bersih, tuan-tuan, ya. Kencing tak bersih, kencing kena berdahim, tuan-tuan, ya. Tak payah kuat-kuat sampai nak roboh jamban, tak payah, ya. Syarat je, lepas tu tarik zakat, dah basuh dah. Lepas tu dalam solat kita sembahyang Allahu Akbar, ya. Kadang-kadang bila dalam solat berlakunya kadang-kadang terasa macam dekat zakar ada air kencing meleleh. Kata ulama, kamu terus haji solat, itu adalah mainan syaitan, ya. Tapi kalau kain tu dah basah, itu bukan syaitan, tuan-tuan, ya. Syaitan ni, syaitan kain dah basah dah, dia kata syaitan juga, ya. Itu memang air kencing, tuan-tuan, ya. Tu. Tapi tuan-tuan buka dalam hadis, syaitan jin ni dia akan duduk di darah, di kulit, di urat. Sama kaedah dengan mata. Kenapa tuan-tuan rabun? Rabun ni kata ulama, jin dia bertenggek di urat-urat mata. Dia duduk di urat-urat mata, di urat-urat darah, dekat darah ni, dalam ni dia duduk sini, dia supaya kita ni tak suka baca Quran. Supaya kita ni susah nak tengok Quran, tuan-tuan, ya. Lepas tu Nabi, ulama beritahu suruh dia titik dengan air zam-zam. Air zam-zam, tuan-tuan, ya. Kalau siapa ada rumah ada air zam-zam, titik kan, tuan-tuan. Dekat luar pun ada, aku dah bawa ni. Dah dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali, tuan-tuan titik, ya. Tapi dia titik, dia pedih. Kenapa dia pedih? Padahal dia air zam-zam, tak dicampurkan dengan apa-apa pun. Air Quran je. Dia adalah ada ayat Quran dalam ni, tuan-tuan, ya. Dia tindak balas, tuan-tuan, ya. Dia boleh ambil seorang satu keluar, ya. Tapi jangan ambil belah je, tuan-tuan, ya. Aku kerja orang, ya. Tu. Tukar dengan barang, ya. Tuan-tuan ambil air zam-zam ni, hadiahnya RM20, bukan jual haram. Tak, air zam-zam tak boleh jual, upah bawa boleh. Tu kaedahnya. Sama kita Al-Quran, ya. Tu. Kalau buat tentang air susu ni, ya, kena mengaji sungguh, tu lah orang perempuan yang dia gantung dengan buah susunya, ya. Kerana dia tidak ada di dalam api neraka Allah, kerana dia tidak memberikan susunya kepada orang lain tanpa izin daripada suaminya. Sikit lagi. Dan ada pun perempuan yang tergantung dan memakan ia akan tubuhnya sendiri.
dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya, pihak farasnya, pihak punggungnya, maka sesungguhnya ia memperhiaskan tubuhnya kerana orang lain dan tiada memperhiaskan bagi suaminya. Dia bercantik-cantik tu bukan untuk suami tapi untuk orang lain. Berapa ramai tuan-tuan? Apa ramai perempuan-perempuan yang kerja kilang, yang kerja pejabat, dia bercantik-cantik tetapi bukan untuk suaminya, untuk orang lain. Keluar-keluar bergincu, merah bibir, sini ini merah, ni mata ni buka hijau, tutup merah macam lampu terpelai kelang. Kalau dalam rumah dia tak nak lawa-lawa, keluar rumah kau main lawa, keluar rumah kau main wangi macam langsui, dalam rumah bau tempoyak, bau budu, bau belacan, tuan-tuan. Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain, tuan-tuan. Tapi lebih kurang sama je, tuan-tuan. Dalam kitab sebut, tuan-tuan, bukan aku sebut, Nabi yang sebut semasa Nabi Isra Mi'raj. Itu dalam neraka paling ramai wanita, 50 wanita, seorang lelaki dalam api neraka Allah. Dalam syurga Allah, seorang manusia dalam syurga Allah, 999 dalam api neraka Allah. Umat Nabi Muhammad ni semua masuk syurga. Semua masuk syurga. Yang tak masuk ni umat Nabi Muhammad yang dia sudah kafir. Itu masa dunia kiamat. Dunia kiamat orang Islam ada, tapi Islam hanya nama, cuma mereka dah kafir, tuan-tuan. Yang sebenar-benar mukmin semua dah tak ada dah, tuan-tuan. Masa dunia kiamat. Dah sejam boleh? Sikit lagi, tuan-tuan. Boleh? Boleh lah, bukan selalu pun tuan-tuan mengaji dengan aku, sikit lagi. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya, yang tertambat kepada dua susunya. Kaki tertambat kepada dua susunya, bertambat kepada ubun-ubunnya. Nampak ni tuan-tuan, ni padang di dalam api neraka Allah, dan telah dijadikan kepadanya beberapa ular dan kala jengking yang memakan ia akan dagingnya dan meminum ia akan darahnya, bahawa sesungguhnya ia di dalam dunia tiada hendak bersuci badannya dan tiada hendak mandi wajib dan mandi hadas dan mandi tentang darah haid dan nifas dan merengang-rengangkan akan semayang. Dia tak mandi wajib, dia pun tak tahu macam mana nak mandi wajib. Macam mana kadang kalau wudu tu, hadis tentang wudu apa? At-tuhuru miftahu solah, kesucian kunci bagi semayang. Berwuduk pun ramai orang tak selesai. Lepas tu nak berwuduk ni, anak rambut sini tak boleh tarik belakang sebab ini wajib basuh, tuan-tuan. Bila tarik belakang, wuduk tak sah, tuan-tuan. Tu lepas berwuduk jangan lupa baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minal mutatahhirin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Hadis sahih. Siapa baca doa ni, kata Nabi apa? Nanti dekat negeri akhirat, nanti pilihlah syurga mana nak masuk, masuklah, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita lupa nak baca doa ni, tuan-tuan. Kalau berwuduk di sini tak apa, okey wuduk dekat luar. Kalau wuduk kat rumah dalam jamban, dalam bilik air, macam mana hukum dia? Kan tuan-tuan, bilik air kan tempat wuduk kan dalam bilik air, tuan-tuan. Hukumnya sah, tapi makruh. Baca bismillah tak boleh. Dalam bilik air mana boleh baca bismillah? Tempat kencing tak boleh baca bismillah. Baca haram tak boleh. Rujuklah ustaz mana, rujuklah pakai hadis mana pun tak boleh, tuan-tuan. Boleh baca, kena disirkan dalam hati. Kalau baca dijiharkan maka haram. Kalau dia main-main maka jatuh kafir, tuan-tuan. Boleh jatuh murtad, tuan-tuan. Kena disir dekat dalam. Sebab tempat tu bila dah kencing, dah berak, kita ambil wuduk, ukurnya makruh. Tambah rumah-rumah tamam sini, tempat ambil wuduk semua dalam bilik air, tuan-tuan. Tapi yang dulu kita tak tahu macam mana. Minta ampun dengan Allah, kita tak tahu. Masa dulu kita tak tahu, kita dah tahu. Minta ampun dengan Allah, Allah itu Maha Pengampun, tuan-tuan. Dah tahu, janganlah kita jiharkan lagi, baca dalam hati, tuan-tuan. Sebab bila air jamban ni tempat jin. Dia ada jin betina, ada jin jantan. Itu kata ulama, bila kita kena sihir dengan jin, dia boleh raik. Tapi apabila jin dah jatuh cinta dengan kita, susah nak baik. Ulama bagi tahu bila mandi ke apa ke, nak masuk dalam bilik air, jangan lupa baca bismillahilladzi la ilaha illahu di pintu bilik air, di pintu jamban. Bila kita baca bismillahilladzi la ilaha illahu, kita dihijab oleh Allah. Jin-jin kafir ni, dia tak nampak kita dalam jamban, tuan-tuan. Dia tak nampak kita telanjang, tuan-tuan.
Ini kelebihan ayat-ayat Allah, tuan-tuan. Bila rasa cukup sampai kat sini, insya-Allah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita panjang umur, dan tuan-tuan nak panjang umur senang ya. Perbanyak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Banyak doa. Yang kedua nak panjang umur, perbanyak sedekah. Panjang umur, tuan-tuan. Baiklah. Jadi sebelum tutup nak minta maaf seandainya terkasar bahasa, ayat Quran ada salah, hadis ada silap, hukum Allah ada tersasar. Aku minta maaf banyak-banyak. Dan kepada pangkat mak, pangkat perempuan tak ada malam ni, dia sibuk dengan urusan dia. Pangkat bapa, pangkat abang, pangkat adik dalam ni, mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah. Kalau tuan-tuan berhajatkan suri kijang, buat mata ruqyah, habatus sauda ke madu lebah ke, semua ada dekat luar. Sambil membeli, membantu madrasah kami. Tu ada tabung madrasah, tuan-tuan infaklah uni untuk madrasah, tuan-tuan. Kalau duit ceramah tu duit aku. Sini bagi 300, driver 2 orang 200, orang 100 200, dapat aku 100. Minyak 50, tol RM12 pergi balik makan, tinggal RM30. Nanti bila habis rumah bini pau habis, tuan-tuan. Bini minta yang tak bagi tuan-tuan. Bila kita tutup dengan doa, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut, alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.